Susulan pengumuman penurunan harga beras import yang berkuat kuasa hari ini, berita gembira itu beri kelegaan kepada rakyat. Ini terutama golongan B40, para peniaga makanan dan pengusaha catering yang menyifatkan penurunan itu dapat menjimatkan perbelanjaan. Bagi saya sebagai ketua keluarga, so dia amat membantulah untuk perbelanjaan. So dia akan membantu sedikit sebanyak untuk penyimatan untuk keluarga, sesi keluarga. Kira okey lah dapat meringankan sikit beban rakyat sebabnya sekarang beras tempatan pun susah nak cari. So it's a good alternatif untuk rakyat juga nak beli, dapat meringankan beban lagi bulan puasa nak dekat raya ni. So baguslah. Okey lah sebab saya pun orang niaga. So okey lah kalau turun tu okey, yang murah mestilah okey kan. Kita menyambut baiklah kalau harga turun kan, kita pasal semua rakyat Malaysia boleh beli beras kan dengan harga yang murah sikit. Seorang lelaki warga Bangladesh maut ditikam ketika berbuka puasa di asrama pekerja sebuah kilang di Seksyen 36 Shah Alam. Suspek dikatakan marah dan bertindak menikam mangsa beberapa kali kerana meminum airnya ketika berbuka puasa. Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Muhammad Iqbal Ibrahim kata siasatan awal mendapati mangsa berusia 49 tahun itu tinggal bersama suspek di kontena yang dijadikan asrama. Suspek lelaki warga Pakistan berusia 51 tahun berjaya ditangkap dan direman. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Bekas Ketua Unit sebuah universiti mengaku tidak bersalah atas pertuduhan salah guna kuasa di Mahkamah Session Shah Alam hari ini. Tertuduh dikatakan menerima suapan berupa kenderaan bernilai lebih RM170,000 bagi membantu sebuah syarikat untuk peroleh tender bernilai lebih RM1.6 juta. Hakim menetapkan 25 April depan bagi sebutan semula kes. Tertuduh juga diarah menyerahkan pasport kepada mahkamah. Kempen Selamatkan Harimau Malaya menunjukkan hasil positif berikutan peningkatan jumlah populasi haiwan terancam itu. Timbalan Ketua Pengarah Konservasi Perhilitan, Datuk Fakhrul Hatta Musa berkata, sasaran sekurang-kurangnya 300 ekor menjelang 2030 akan tercapai jika usaha secara komprehensif ini diteruskan. Dan kita berjaya dapatkan gambar-gambar di mana harimau berserta dengan anak-anak dia, dan kita tahu bila harimau ni beranak dia boleh beranak di antara 1 ke 4 ekor, dan itu menunjukkan tanda positif bahawa populasi itu telah menunjukkan peningkatan dari segi tangkapan demi tangkapan yang kita buat, dan menunjukkan impak di mana penceroboh-penceroboh ni semakin kata orang, dia orang pun dah tahu ada penguatkuasa antara Jabatan Pelitan dan juga PDRM. Kita boleh dapatkan baka melalui ART lah, dan kita harap dia akan memberi kejayaan. Survei populasi harimau kebangsaan dari tahun 2016 hingga 2020 mendapati populasi harimau Malaya di kawasan berhutan dianggarkan kurang 150 ekor. Oleh itu, kempen Selamatkan Harimau Malaya dilancarkan pada tahun 2019 bagi menyelamatkan haiwan liar itu daripada pupus. Bubur lambuk simbolik pemberian ikhlas pada Ramadan. Melalui program tanggungjawab sosial korporat CSR, Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur ingin memberi kembali kepada komuniti secara ikhlas dengan menyedia dan mengagihkan juadah istimewa itu. Wartawan Ashraf Zuhairi melihat secara dekat agihan bubur lambuk Royal Chulan Kuala Lumpur.
Baik, selamat datang ke Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur. Kita sebut saja pasal bubur lambuk. Bubur lambuk ni adalah hidangan yang cukup sinonim dengan bulan Ramadan. Kita nak tahu, apakah keistimewaan bubur lambuk daripada Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur? Kita tanya Chef. Okey. Chef, apa yang special untuk ramuan bubur lambuk daripada hotel ni? Untuk ramuan bubur lambuk kali ni, kita mendapat sponsor daripada Adabi lah. So, antara bahan-bahan yang kita masukkan adalah ayam, rempah kurma dan rempah sup dan sup bonjol. Jadi bubur lambuk kali ni yang paling specialnya dibuat oleh semua kaki tangan Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur. Bubur lambuk ni orang kata kita memang membesar dengan bubur lambuk. Tiap-tiap tahun macam kita dapat zaman sekolah kan, dekat masjid-masjid di bulan Ramadan semua buat orang kata program bubur lambuk nak bagi dekat penduduk sekitaran. So kita ambil pendekatan dari angle situlah. Kita fikir bubur lambuk sinonim dengan pemberian ikhlas. Hotel yang beroperasi selama 20 tahun ini lazimnya mengadakan majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim dan golongan asnaf. Memang tiap-tiap tahun Royal Chulan Kuala Lumpur akan membuat CSR, program CSR di dalam bulan Ramadan. Tapi ini merupakan tahun pertama kita nak mencuba benda baru iaitu membuat bubur lambuk. Untuk pemberian pertama tahun ini, kira-kira 1,500 pek bubur lambuk diagih sebagai penghargaan khusus kepada komuniti setempat dan tetamu yang telah memberi sokongan kepada Royal Chulan. Memberi kelainan sebab kita nak memberi semula kepada komuniti yang selama ni telah menyokong dan percaya kepada Royal Chulan Kuala Lumpur. Dan di samping itu juga kalau kamu perhatikan di belakang ni, semua pekerja di Royal Chulan Kuala Lumpur orang kata bergabung tenaga untuk membuat program CSR bubur lambuk untuk melapatkan silaturahim lah sesama pekerja. Selain melakukan amal jariah pada bulan mulia ini, Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur juga menyajikan pelbagai pakej berbuka puasa. Hebahan pakej boleh didapati di laman sosial Facebook dan Instagram Royal Chulan Kuala Lumpur serta TikTok Royal Chulan KL. Ashraf Zuhairi, RTM. KLFM dan Radio Klasik dengan kerjasama Glen Marie Hotel dan Golf Resort meraihkan 20 orang pelajar Mahat Tafiz Sentrul Ulama Pantai Dalam pada majlis berbuka puasa. Pengarah bahagian program radio RTM Saifuzzaman Yusof berkata, ia platform untuk berkongsi keindahan Ramadan bersama insan memerlukan dalam menyambut ketibaan Syawal. Tujuan kita sebagai stesen radio dan juga terutamanya KLFM dan juga dengan Radio Klasik ialah untuk menyantuni anak yatim, asnaf, dan kali ini KLFM dan juga Radio Klasik untuk menyantuni Mahat Tahfiz Ulama Sentral Pantai Dalam. Dan kita melaksanakan kerjasama ni dengan Glen Marie Golf Resort supaya ada CSR ataupun ada satu perhubungan yang baik antara syarikat korporat dan juga rakyat. Pada majlis ini juga KLFM dan Radio Klasik berkolaborasi menerbitkan program Raya KL Klasik yang akan disiar pada Syawal nanti. Antara artis yang terlibat menjayakan program berkenaan ialah Ara Johari, Hakim Rusli, Datuk Aisyah dan Izzat Lazim. Turut membuat persembahan ialah penyampai radio kedua-dua stesen tersebut. Antaranya Ashila Ashura, AP Syafiq, Adi Suwardi dan Azura Pendora. Perkembangan Liga Malaysia, KL City FC mengumumkan pelantikan Miroslav Kaljanik sebagai ketua jurulatih baru skuad City Boys bagi menggantikan Nenad Basina. Kaljanik atau lebih dikenali sebagai Kuljo adalah pembantu kepada bekas pengendali KL City Boyan Hodak sebelum ini. Pelantikan jurulatih Croatia berusia 53 tahun itu diumumkan KL City menerusi platform media sosial mereka. Kaljanik dalam satu kenyataan melihat tanggungjawab itu sebagai satu penghormatan pada dirinya. Beliau berharap dapat terus mengulangi kecemerlangan yang diraih KL City sejak beberapa musim lalu. Ini pula melibatkan skuad futsal kebangsaan. 16 pemain dipanggil menyertai pasukan negara sebagai persediaan menghadapi kejohanan tumpuan dalam masa terdekat. Jurulatih skuad futsal kebangsaan Rakpol Said Nagam mahu anak buahnya membuktikan kemampuan masing-masing terutama pada kejohanan yang akan berlangsung di Thailand pada 24 hingga 28 Mac ini.
in this tournament very difficult and very good for look the new player, and we prepare for some system with me, and we hope we do the best for this tournament, and we try to do the best for Malaysia. Skuad kebangsaan kali ini dibarisi 7 pemain Johor Darul Ta'zim, 4 pemain Selangor FC. Pemain lain yang turut dipanggil adalah Hamdin Zarif dan Harith Naim dari pasukan Pahang Rangers FC serta pemain Shah Alam City Farhan Khairul.